Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dihormati pengurusi majlis pada malam ini Tuan Haji Sufian yang berusaha pengurusi surau Al-Buhairah serta seluruh ahli jawatan kuasa, pengurusi jawatan kuasa penduduk serta seluruh kepimpinan komuniti muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya sekali lagi kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memanjangkan usia kita dan memberikan kepada kita kelapangan dan juga peluang untuk sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Kita ikhlaskan niat kehadiran kita di sini, moga-moga ia tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain sehingga akhirnya ia betul-betul diterima dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ulama mengingatkan kita bahawa amal yang diterima kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma aswabahu wa ma akhlasahu, iaitu amal yang paling tepat dan bertepatan dengan syariat dan juga amal yang dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada matlamat yang lain. Kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita membaca sirah salafus soleh, kita akan kehairanan apabila melihat bagaimana mereka mengusahakan ikhlas. Kadang-kadang kita mengambil semua perkara ini secara orang kata santai, dengan arti kalau pergi ke masjid tu ikhlaslah. Kalau pergi berjemaah tu maknanya ikhlaslah. Kalau pergi ke sana ke sini kerana kan menurut perintah Allah SWT untuk melakukan apa juga ibadat tu, kita anggap itulah ikhlas. Tetapi di sini kita melihat bagaimana ulama dia cuba sedaya upaya untuk mentajdidkan niat dalam semua perbuatan. Kita mungkin akan berniat ketika solat, kita berniat ketika wuduk, tapi dalam amalan biasa kadang-kadang kita tidak membetulkan niat tersebut ataupun tidak berazam untuk lakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama pernah diceritakan satu hari dia berjalan kemudian bertemu dengan sekumpulan manusia yang nak menuju kepada suatu tempat, lalu dia bertanya kepada mereka ila ain, maknanya ke mana kamu semua nak pergi. Lalu mereka pun kata kami nak menziarahi satu kematian. Lalu di situ ulama tu pun berkata dia nak ikutlah, dia nak ikut serta, tetapi dia tidak terus berjalan sekali sebaliknya dia kata ifu makanakum, duduk dulu di tempat kamu, maknanya jangan bergerak lagi Lalu dia pun berniat. Maknanya nak menziarahi orang meninggal pun dia berhenti sejenak, tafakur dan berniat. Itu usaha ulama dulu dalam mengusahakan ikhlas kepada Allah SWT. Jadi di situ kadang-kadang kita pun kena tiru amalan yang seumpama itu. Sebab kadang-kadang amalan-amalan kita ni kadang-kadang bercampur-campur. Jadi kita usahakan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang betul-betul tidak ada tujuan lain selain dari Allah SWT. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi berkenaan tentang perkembangan yang berlaku kepada saudara mara kita yang berada di bumi yang bukanlah jauh sangat, iaitu di Palestin, yang merupakan
suatu tempat yang disebut dalam sejarah Islam kan sebagai bumi yang barokah dan bumi yang dipenuhi dengan sejarah para nabi, bumi yang merupakan yang terletaknya Al-Quds yang merupakan kiblat pertama kan bagi umat Islam dahulu. Dan kemudian dia juga adalah merupakan bumi berkumpulnya para nabi kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan bumi di mana Rasulullah SAW diangkat ke Mi'raj kan, itu berlaku dari bumi Palestin ataupun daripada Baitul Maqdis. Dan sesuatu yang mengejutkan semua, termasuklah kita sendiri kan umat Islam, adalah satu peristiwa yang berlaku pada 7 Oktober 2023 yang lepas. Dalam beberapa minggu yang lepas, di mana satu serangan dilancarkan oleh Brigade Ketenteraan Hamas, iaitu Brigade Al-Qassam, kan, kemudian menyerang kan Israel dan juga sempadan Israel dengan satu serangan yang cukup besar, yang akhirnya mengakibatkan tindak balas kan daripada Barat, daripada Israel sendiri dan juga daripada beberapa negara Barat, yang kemudian kita menyaksikan pengepungan yang amat dahsyat dan kemudian pembunuhan juga di pihak Palestin juga yang amat dahsyat. Dan yang terbaru, yang paling besar itu adalah letupan hospital yang mengakibatkan kematian lebih 600 orang dan ramai lagi yang cedera, sebenarnya juga menunggu masa dan meninggal dunia. Jadi ini adalah merupakan satu peristiwa yang kita anggap sebagai satu peristiwa besar. Satu, kerana serangan itu sendiri dia berbeza dengan serangan-serangan sebelum ni. Ya, kalau sekiranya peperangan sebelum ni banyak yang dimulakan oleh Israel, tetapi kali ini ia adalah merupakan peperangan yang dimulakan oleh Hamas ataupun Al-Qassam. Dan kemudian ia juga adalah merupakan suatu perubahan pasar yang mungkin disedari oleh sebahagian dan mungkin tidak disedari oleh sebahagian yang lain. Jadi insyaAllah dalam kesempatan yang ada pada malam ni, saya cuba untuk berkongsi kan apa yang saya tahu kan berkenaan tentang peristiwa tersebut. Jadi sebahagian daripada maklumat yang saya tahu berkenaan tentang peristiwa ini adalah merupakan maklumat yang satu yang kita baca lah, yang saya baca, yang tuan-tuan pun baca banyak dalam akhbar, media sosial dan seumpamanya. Kemudian ada satu lagi sumber lain, sebenarnya selepas daripada peristiwa tersebut pada 7 hari bulan. Jadi bila peristiwa itu berlaku pada 7 hari bulan, seminggu kan selepas tu saya dan beberapa rakan terus pergi ke Qatar. Ya, sekarang pun baru balik daripada Qatar untuk bertemu dengan Khalid Mash'al ya, pada masa itu. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Khalid Mash'al. Khalid Mash'al ni adalah di antara pimpinan tertinggi Hamas. Jadi kita tanya betul-betul yang kepada dia, daripada dia tentang latar belakang dan peristiwa tersebut dan juga apa yang mereka jangkakan akan berlaku yang selepas daripada ini. Dan sebahagian daripada apa yang diceritakan itu samalah macam yang kita jangkakan, tetapi di sana terdapat beberapa tambahan maklumat-maklumat yang kan mungkin kita tidak tahu kan, tetapi insyaAllah saya cuba untuk kongsikan pada malam ni lah. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, sekarang berlaku propaganda yang cukup kuat sebenarnya. Ya, propaganda yang cukup kuat untuk menyasarkan kebenaran apa yang berlaku. Ya, jadi kita pun kadang-kadang mungkin tersasar juga dalam memahami kan isu tersebut. Jadi saya cuba untuk kongsikan apa yang disampaikan oleh mereka, insyaAllah. Yang pertama sekali, kita melihat isu ini bukanlah suatu isu yang ganjil ataupun suatu yang kita tidak jangkakan. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, memang Rasulullah SAW menyebut berkenaan tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman, iaitu Rasulullah kata la taqumu sa'ah hatta yaqatilal muslimun al-yahud. Saya tak sempat nak terjemahkan. Maknanya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam berperang memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, lalu orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi itu hatta yahtabi'a al-yahudi mi wara'il hajari wasyajar,
Lalu orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan juga pokok. Fayaqulul hajaru wasyajar, lalu pokok dan juga batu akan berkata, ya Muslim ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudi wara'i ta'ala faqtulhu. Ini Yahudi ada di belakangku, datang sini, bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pokok gharqad, fa innaha min syajaril yahud, kerana pokok gharqad adalah pokok yang berpihak kepada Yahudi. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis Muslim. Dan hadis ini adalah merupakan hadis Muslim. Dan kalau sekiranya kita membaca dalam Al-Quran juga surah Isra, juga Allah SWT dah menggambarkan peristiwa ini akan berlaku. Peristiwa di mana orang-orang Yahudi akan kembali menguasai Baitul Maqdis dan juga menguasai dunia, dan kemudian pembantaian akan berlaku kepada orang-orang Islam. Itu Allah SWT dah sebut dalam surah Isra, di mana Allah SWT kata, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Dan apabila datang janji yang kedua, janji yang terakhir, iaitu janji yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka pada masa itu wajah kamu akan buruklah, maknanya malanglah, malanglah nasib kamu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, lalu mereka akan memasuki Baitul Maqdis sebagaimana mereka pernah memasukinya kali pertama selepas daripada zaman Nabi Musa. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, lalu mereka akan memusnahkan bangunan-bangunan yang tinggi dengan kemusnahan yang dahsyat. Jadi ini pun diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran juga. Jadi maknanya apa yang berlaku itu dah berlaku. Dan Allah SWT memberikan janji kepada orang Islam, asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Moga-moga Allah akan merahmati kamu, maknanya moga-moga Allah akan memberikan belasnya kepada kamu, walaupun kamu dibantai, walaupun kamu diseksa, tapi belas Allah SWT itu akan dapat juga kepada orang Islam, menjadikan orang Islam rasa sabar, tabah, dan itu yang berlaku kepada penduduk Gaza. Dan Allah janji orang Islam akan kembali, tapi dengan syarat wa in uttum udna. Kalau kamu kembali kepada agama Allah, udna, kami akan kembali memenangkan kamu. Jadi ini semua adalah merupakan suatu yang memang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Jadi kita tidak merasa pelik terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku di Palestin tersebut. Kemudian kita terus pergi kepada, bila kita sebut perkataan Taufan Al-Aqsa, apakah yang dimaksudkan dengan Taufan Al-Aqsa? Jadi Taufan Al-Aqsa ataupun Tufan Al-Aqsa adalah merupakan suatu nama peperangan yang diberikan oleh Al-Qassam sendiri. Al-Qassam ni adalah sayap ketenteraan kepada Hamas. Hamas adalah merupakan sebuah gerakan untuk menentang penjajahan Yahudi dan melakukan pembebasan Palestin daripada Yahudi sejak daripada tahun 80-an lagi. Itu Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah. Jadi dia ditubuhkan ataupun diasaskan oleh Ahmad Yassin yang kemudian mati dengan helikopter Apache selepas daripada solat subuh, dan kemudian digantikan oleh Abdul Aziz Rantisi beberapa hari, tak sampai sebulan maksudnya, ataupun sebulan lebih sikit, juga mati, dibunuh oleh Apache juga, benda yang sama. Kemudian pemimpin yang seterusnya, itu yang sampai sekarang dirahsiakan. Sampailah sekarang ni mereka tidak mengiklankan mereka punya kepimpinan yang tertinggi itu. Tetapi yang kita tahu ada beberapa pimpinan-pimpinan utamanya itu diketahui. Tapi dia tak macam dulu dah. Tidak macam dulu dia punya pengiklanan struktur kepimpinan dia. Sebab dua-dua tu mati dengan cara yang sama, selang hanya beberapa tempoh yang pendek. Jadi itulah Hamas, dan Hamas dia bukan sahaja menggerakkan usaha untuk perang tu tetapi juga dia ada sayap politiknya, dia juga ada sayap pendidikannya, dia juga ada sayap sosialnya, dia juga ada sayap dakwahnya. Jadi dia adalah merupakan satu gerakan yang menyeluruh, dan salah satu daripada sayap yang ada kepada Hamas adalah Al-Qassam, iaitu sayap ketenteraannya yang dibina sedikit demi sedikit sampailah dia berjaya mencapai kekuatannya pada hari ini. Jadi yang melancarkan perang itu adalah Al-Qassam. Jadi yang menamakan perang itu sebagai Tufanul Aqsa ataupun Taufan Al-Aqsa itu adalah Al-Qassam. Al-Qassam ni tuan-tuan, dia ada tentera yang diberitakan
Kalau dulu kan mereka punya serangan-serangan dia buat dalam bentuk gerila. Maknanya dia serang dengan cara sukarelawan yang dipilih ataupun yang dilatih dengan latihan yang ala kadar. Tetapi mereka meningkat keupayaan ketenteraan dia sampai ke peringkat mereka sudah ada tentera. Maknanya tentera yang memang tentera. Maknanya bukan sukarelawan dah. Kan bukan sukarelawan ataupun bukan orang yang mungkin kerja siang hari kemudian bila perang masuk perang. Tak. Dia dah memang ada tentera dan bilangan itu dah terlalu ramai sebenarnya. Dah terlalu ramai. Kan kalau ikut kan yang dikongsikan bilangan mereka itu dah sampai 40,000 orang tentera. Jadi bukan satu ketumbukan yang kecil. Dan dalam Taufan Al-Aqsa ini, tentera yang digerakkan bukan keseluruhan tentera itu. Yang digerakkan cuma 1,000 orang saja. Jadi mereka cuma menggunakan 1,000 orang tentera untuk melancarkan serangan yang kita tengok dekat situ ada serangan udara, roket, 5,000 roket dilancarkan dalam masa 20 minit. Kemudian serangan darat di mana mereka berjaya memecahkan tembok Gaza dan masuk ke darat. Kemudian begitu juga mereka masuk melalui udara. Daripada 1,000 itu ada 80 tentera yang naik dengan menggunakan gliding tu. Kan? Satu gliding tu dua jadi 40, ada 80 terus masuk jalan darat dan kemudian ada yang juga masuk melalui jalan laut. Kan? Jadi daripada serangan yang dilakukan itu Israel dia jadi terkejut. Terkejut dan tidak bersedia. Kalau sekiranya kita melihat berapa lama sebenarnya persiapan dia buat untuk peperangan tersebut ataupun untuk melancarkan dalam tempoh beberapa jam tu. Kan mereka buat persiapan lebih daripada 2 tahun. Maknanya mereka menanti hari itu selama sebenarnya lebih daripada 2 tahun. Dan mereka juga melihat kan dalaman Israel dan memilih waktu yang paling sesuai untuk melakukan serangan. Jadi kalau sekiranya kita melihat dari segi waktu serangan itu dilakukan, memang Israel pada masa serangan itu berada dalam keadaan yang cukup lemah. Kerana Israel sekarang dia mempunyai masalah di antara pimpinan tentera dan juga pimpinan politik. Mereka tidak sependapat dalam banyak perkara. Mereka tidak sependapat dalam banyak perkara. Dan Netanyahu adalah merupakan seorang pemimpin yang amat ekstrim. Dia datang daripada satu kumpulan yang ekstrim. Jadi dia dikelilingi oleh manusia-manusia yang ekstrim. Dan manusia-manusia yang ekstrim ni, dia memang tak ada langsung kan dalam polisi dan juga dasarnya belas kasihan dan seumpamanya. Dia tak ada diplomasi apa semua ni, dia tak ada. Dan mereka menekan Netanyahu untuk menyerang habis-habisan orang-orang Gaza ni terutamanya dan juga sebelum tu pun di Tebing Barat, kemudian begitu juga di wilayah-wilayah Al-Quds sempadan 1948. Jadi semua itu disebabkan oleh kerana kelemahan yang ada pada Netanyahu dan ekstrimnya dia. Dan Netanyahu ni sebenarnya adalah seorang Perdana Menteri yang mempunyai banyak rekod jenayah. Jadi oleh kerana dia ada banyak rekod jenayah, jadi dia terpaksa mengikut semua yang ditekan kepadanya oleh pimpinan-pimpinan politik yang lain walaupun bercanggah dengan pandangan-pandangan komander-komander perang. Jadi memang berlaku percanggahan yang cukup luar biasa. Kan di antaranya berkait dengan masalah bajet untuk tentera, kan dia tak banyak. Yang banyak bajet publicity. Bajet publicity ini semua cerita-cerita berkenaan tentang kelemahan Israel yang dikaji oleh Hamas. Dan kemudian mereka juga mengkaji sistem amaran yang ada dalam sistem ketenteraan Israel. Jadi mereka tahu macam mana cara nak mematikan alam kan ataupun sistem penggera tu. Jadi sebab tu bila dilakukan serangan kan sistem penggera tu tak hidup. Sistem penggera tu tidak hidup dan kemudian mereka juga berjaya merosakkan sistem kawalan. Jadi sistem kawalan yang dirosak tu menyebabkan pelancar-pelancar roket daripada Israel pun dah tak boleh nak berfungsi sepenuhnya. Jadi ini semua sebenarnya adalah merupakan persiapan yang panjang di samping latihan ketenteraan tu sendirilah dan di samping juga peluru tu kan roket-roket dan seumpamanya kan sebab kami tanya diorang berapa banyak roket ada. Dia kata tak ada masalah, perang berapa bulan pun dia orang cukup. Kan padahal dah habis banyak dah dalam masa 20 minit tu je dah 5,000.
Kan, tapi dia orang tak risau. Bab peluru dia orang tak risau. Jadi maknanya satu persiapan yang dia orang buat dah lama. Kemudian satu yang unik juga tentang serangan tersebut adalah pemilihan tarikh dan juga hari. Tarikh yang diambil adalah 7 Oktober. Dia sebenarnya dia mengambil sempena 6 Oktober. Apa yang ada pada apa yang ada pada tarikh 6 Oktober ni? Sebenarnya ada satu peristiwa besar yang memalukan Israel pernah berlaku pada 6 Oktober 1973, iaitu 20 tahun yang lepas. Dalam peperangan di antara Mesir dan juga dan beberapa negara Arab lain, tapi yang paling besar itu adalah Mesir lah, lawan Israel dalam merampas Semenanjung Sinai. Jadi Mesir berjaya merampas kembali Semenanjung Sinai pada 6 Oktober 1973. Kalau kita pergi Mesir pun ada satu jambatan, dan jambatan nama dia Jambatan 6 Oktober. Dia merujuk kepada peristiwa tu. Dia ada satu jambatan yang menyeberangi sungai Nil dinamakan jambatan ataupun Kubri Sita Oktober. Kan itu. Kemudian dia pun ada satu muzium panorama khusus untuk peristiwa 6 Oktober sebab 6 Oktober ni peristiwa yang besar bagi orang Mesir. Kan jadi dipanggil Panorama Sita Oktober. Nah, dan kemudian ada juga satu kawasan baru yang dibangunkan di kawasan luar daripada Kairah juga dipanggil sebagai 6 Oktober. Jadi 6 Oktober ni satu benda yang besar. Tapi peristiwa itu berlaku 7 Oktober kan, yang baru ni. Dia sebenarnya dari segi tarikh, kalau sekiranya kita tengok, dia sebenarnya serangan tu dimula malam, tengah malam. Jadi 6 Oktober. Dan tarikh itu pun sebenarnya dari segi kalender Israel sama. Kalender Israel itu memang sama. Dan kemudian kita tengok juga tarikh itu dia bertepatan dengan hari Sabtu. Dan hari Sabtu kita tahu adalah merupakan hari suci orang-orang Yahudi. Jadi sebab itu orang Yahudi memang tidak bersedia langsung sebenarnya. Sebab itu kalau tuan-tuan pun saya yakin pernah melihat video-video yang dikongsikan di media sosial. Jadi kita melihat bagaimana tentera-tentera Israel ditangkap begitu sahaja. Jadi daripada serangan yang mengejut itu, akhirnya bilangan tentera yang mati dalam tempoh hanya beberapa jam tu adalah lebih daripada 1,100 orang. Yang diisytiharkan oleh Israel 700 lebih. Tetapi yang diisytiharkan oleh Al-Qassam ada 1,100 lebih. Dan kemudian ditawan pula 250 lebih. Kerana tawanan tentera itu 250 lebih. Tawanan 250 dan kematian 1,100 ni sebenarnya satu angka yang besar. Perang 6 Oktober 1973 tu, kan dalam masa beberapa hari yang meninggal ataupun yang terbunuh dari kalangan tentera Israel 600 orang. Tapi ini tak sampai sehari. Hanya beberapa jam 1,000 lebih. 1,000 lebih. Dan kemudian kita melihat tawanan 250 itu sebenarnya satu angka yang cukup besar. Sebab dalam akidah orang-orang Yahudi dan juga dalam kitab mereka dan juga dalam undang-undang perlembagaan mereka, mereka mesti menyelamatkan seorang tentera yang ditawan oleh orang Islam. Maknanya kalau sekiranya ada tentera yang ditawan, mereka mesti selamatkan sama ada hidup atau mati. Jadi dia mesti bawa balik mayat dia. Kalau mati pun mesti bawa balik mayat dia. Itu akidah dia. Itu akidah dia. Jadi bila kalau sekiranya kita melihat dulu dalam peristiwa penculikan yang dilakukan oleh Hamas Al-Qassam terhadap Gilad, kan ada seorang kan prebet dia sebenarnya kan kena tangkap, Israel merayu untuk dibebaskan dan Israel bersetuju untuk membebaskan 1,500 tawanan Palestin untuk membebaskan seorang saja. Yang ni dia dapat 250 orang. Tetapi tuan-tuan, Yahudi ni Yahudilah. Yahudi ni Yahudilah. Dalam kitab dia tak boleh bunuh tentera. Tak boleh bunuh tentera Yahudi. Jadi kalau sekiranya tentera itu dibawa oleh orang Palestin, kan, dia satu cara dia boleh bom orang Palestin tu dan bom tentera itu sekali matilah. Tapi dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat begitu. Jadi sebab itu Hamas dia ambil tawanan ni, dia letakkan di Gaza dengan harapan kan untuk Gaza tidak diserang lah. Sebab ada tentera-tentera dia 250, kalau letak selera banyaklah. Tapi Yahudi tetap Yahudi. Yahudi akhirnya dia mengubah kitab dia dan mengubah undang-undang dia. Dia ubah, dia kata kita boleh membunuh kan tentera kita sendiri kalau berada di pihak musuh. Itu yang akhirnya dia bantai semacam juga. Ini sebenarnya perubahan ini dia berlaku dalam tahun 2014. Dan itu memang fatwa yang dah diubah. Dan mana dia orang ubah kitab dia ubah perlembagaan dia. Dia ubah undang-undang dia. Sebab Yahudi lah. Kan macam yang kita faham.
Jadi semua ini adalah merupakan apa yang dipanggil sebagai Tufan Al-Aqsa. Jadi daripada serangan itu, akhirnya Al-Qassam dia berjaya masuk. Kalau sekiranya kita melihat peta tu, kan, merah tu adalah Gaza. Gaza ni kecil saja. Gaza cuma 365 km persegi. Panjang dia 41 km, lebar dia antara 12 antara 4 ke 12. Kan? Lebih kurang lah. 6 ke 12 km. Jadi lebar dia kecil je sebab kita tengok panjang tu kan. Tapi panjang itu 41 km. Jadi hanya 365 km persegi kan. Lebih kurang macam KL atau Lembah Kelang. Itulah keluasan dia. Penduduknya pun 2 juta orang saja. Dan yang warna merah itu Gaza, yang warna biru itu pula adalah Israel. Kan? Yang warna biru itu adalah Israel. Kawasan yang telah berjaya dimasuki oleh tentera Al-Qassam melalui jalan darat tadi. Melalui jalan darat. Jadi mereka berjaya masuk sampai 40 km ke depan. Sampai 40 km ke dalam kawasan Israel. Dan daripada situ juga mereka berjaya kan merampas kembali 21 penempatan haram Israel. Yang sebelum ni mereka Yahudi rampas kan daripada orang-orang Islam, akhirnya mereka berjaya dapatkan balik 21 perkampungan semua sekali. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan Israel lah. Di sini satu persoalan yang paling asas yang akan ditanya oleh sesiapa pun, iaitu kenapa Al-Qassam melakukan serangan Taufan Al-Aqsa? Sebab bila kita melihat serangan tersebut, respon yang diberikan oleh Israel dan juga Barat sebenarnya sesuatu yang cukup malang lah bagi orang Islam. Sebab sekarang dah mati berapa ribu orang. Kan, serangan semula. Jadi adakah Al-Qassam tidak menjangkakan serangan semula tu? Jadi ini sebenarnya satu persoalan yang cukup penting untuk kita fahami. Dan sebenarnya masa kami dengar cerita perang ni pun, mula-mula ini persoalan yang berligar dalam kepala kita, kan? Kenapa dia buat serangan tersebut? Seolah-olah macam satu benda yang dia tidak menjangkakan tindak balas. Sedangkan kita faham dah tindak balas daripada Israel. Jadi di sini kan penjelasan yang diberikan oleh mereka adalah kerana isu Palestin sebenarnya sudah berada di peringkat hujung. Maknanya apa yang kita panggil sebagai negara Palestin tu kan sebenarnya dah sampai ke peringkat hujung. Kalau sekiranya kita melihat peta yang saya kongsikan di atas tu, kita akan tengok kawasan hijau tu adalah kawasan penempatan Palestin. Dan kemudian dia berubah sikit demi sikit daripada 1947 dan sebelum tu sebenarnya daripada 1917 terus sampai 1947 dia dah mula ada titik-titik putih. Titik putih tu maknanya orang Yahudi mula masuk. Dia masuk tu dengan cara dihalau. 1948 adalah merupakan penghalauan terbesar kali pertama, iaitu seramai 750 ke 800 ribu orang dihalau daripada bumi Palestin. Jadi dihalau, jadi akhirnya mereka menempatkan diri di kawasan-kawasan yang asalnya adalah kawasan Palestin. Jadi orang Palestin semua kan lari. Kemudian daripada situ bila masuk pula dalam perang 1956, 1957 kan, jadi kawasan yang berwarna hijau tu makin lama makin kecil kan, dan kemudian kawasan yang putih itu yang makin besar. Dan akhirnya kalau sekiranya kita melihat peta dunia, dulu ada nama Palestin. Selepas tu tak ada nama Palestin. Kalau sekiranya tuan-tuan buka globe pun tak ada nama Palestin. Kecuali globe yang kita buat sendirilah. Tapi yang dunia keluarkan dah tak ada nama Palestin. Jadi sampai tahun dalam lebih kurang selepas daripada tahun 80-an, itulah peta dia. Kan, peta yang ujung yang titik hijau tu sikit je. Dan sebenarnya di situ terdapat satu lagi kan rancangan selepas daripada itu yang dipanggil sebagai two-state solution. Two-state solution adalah merupakan satu rancangan yang diguna pakai oleh banyak negara dekat dunia ni, termasuklah negara kita pun menerima rancangan two-state solution ni. Two-state solution maksud dia adalah rancangan yang nampak pada zahir mata ni seolah-olah baik, iaitu dia bagi satu kawasan untuk orang Palestin, iaitu Gaza dan juga tebing barat, kemudian baki itu adalah Israel. Jadi ada di sana apa yang dipanggil sebagai Palestin, ada yang di sana apa yang dipanggil sebagai Israel. Jadi yang Palestin tu itu yang duduk di bawah apa yang kita panggil sebagai PA, Palestinian Authority, dan Israel lah. Jadi dia pun mulalah buat pilihan raya tempatan kan, sebagaimana yang kita tengok berlaku pilihan raya dulu, sampailah pilihan raya terakhir adalah pada tahun 2006. Tahun 2006 apabila dibuat pilihan raya, Hamas menang dan naik Ismail Haniyah sebagai Perdana Menteri.
Akhirnya Barat terperangkap dengan kehendak rakyat Gaza, jadi mereka mengepung Gaza, dan daripada situ akhirnya dah tak ada pilihan raya. Dah tak ada pilihan raya. Tapi two state solution ni sebenarnya tipu saja. Kenapa kita katakan tipu? Sebab selepas daripada two state solution ni, dia ada satu lagi rancangan lain yang dipanggil sebagai Deal of Century. Deal of Century pula adalah merupakan satu pula projek baru yang dilakukan oleh Israel dan dipersetujui oleh PBB. Apa dia? Iaitu satu projek di mana mereka nak mengambil 61% daripada tanah di tebing barat. Jadi bila kita sebut Palestin ni, dia dua je. Siapa tu? Iaitu Gaza, satu lagi tebing barat. Jadi 61% tanah di tebing barat dia orang nak ambil. Jadi kalau sekiranya mereka nak ambil, maka lagi kecil lah penempatan orang Palestin. Dan kemudian Gaza pula, apa yang dia orang nak buat? Gaza, mereka nak pindahkan semua penduduk Gaza ke Sinai. Mereka nak pindahkan semua penduduk Gaza ke Sinai. Dan sebenarnya mereka dah berunding pun. Mereka telah berunding dengan Mesir dan Mesir pun bersetuju. Mesir bersetuju untuk membangunkan Sinai bagi penempatan orang-orang Gaza. Jadi di situ memang perlu dana yang banyak untuk membangunkan tanah padang pasir yang besar tu. Sebenarnya Sinai ni padang pasir. Jadi untuk membangunkan Sinai bukan satu belanja yang kecil. Jadi pada masa itu Mesir menerima dana daripada beberapa negara besar, di antaranya Jepun, Korea, dan mungkin China juga, dan mungkin beberapa negara Eropah yang lain. Dan diorang bangunkan Sinai semata-mata untuk memaksa orang Gaza pindah ke Sinai. Jadi kalau sekiranya orang Gaza pindah ke Sinai, maka pada masa itu Gaza akan kosong. Jadi warna putih akan makin banyaklah dekat negara Israel. Dan itu tidak berhenti setakat itu saja. Tidak berhenti setakat itu saja, tapi sebaliknya ada satu projek yang dipanggil pula, yang berjalan seiringan juga, yang dipanggil sebagai projek normalisasi, ataupun dalam bahasa Arab disebut tatbiq. Tatbiq ini maksudnya projek untuk memaksa negara-negara Arab mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Maknanya bukan negara yang menjajah. Kalau kita pergi negara Arab, kita akan selalu dengar orang Arab sebut Palestin al-Muhtallah. Mana Palestin yang terjajah. Mereka tak suka guna perkataan Israel. Sebab mereka tak mengiktiraf Israel. Jadi mereka sebut bumi ini adalah Palestin yang dijajah. Palestin al-Muhtallah. Jadi mereka tak akan guna nama Israel. Sebab kalau kita guna nama Israel, maknanya kita mengiktiraf itu sebagai satu negara yang berdaulat. Satu negara yang diiktiraf oleh dunia. Barat memang dah iktiraf dah Israel. Amerika semua iktiraf Israel. Tapi negara Arab belum. Tetapi di sini suatu usaha dilakukan oleh Israel untuk menjadikan negara-negara Arab ini mengiktiraf dia. Di antara yang awal yang dilakukan oleh Israel adalah terhadap Mesir. Mesir berperang dengan Israel banyak kali, 48, 56, 67, 73. Itu semua adalah merupakan peperangan-peperangan besar. Tetapi selepas 73, dengan berlakunya perjanjian Camp David 1978, dah tak ada perang di antara Mesir dengan Israel. Sebaliknya Mesir mengambil pendekatan berdamai dengan Israel. Baik. Jadi Mesir dia mengubah dasar negaranya daripada negara yang berperang dengan Israel dalam banyak peperangan 48, 56, 67, 73, dan peperangan itu semua adalah merupakan peperangan-peperangan besar yang berlaku dalam sejarah negara-negara Arab. Tetapi akhirnya perjanjian Camp David menjadikan mereka berdamai dengan Israel, dan selepas itu memang kita tak tengok dah Mesir berperang dengan Israel sampai sekarang. Dan di Mesir sudah lama pun ada kedutaan Israel. Memang ada kedutaan Israel kat Mesir, dekat tepi Sungai Nil, tak jauh, dalam bandar Kairah sendiri. Kemudian begitu juga kalau sekiranya kita melihat Jordan, Jordan juga agak lunak polisinya bila berhadapan dengan Israel sejak sekian lama juga. Kalau sekiranya kita ramai kawan orang Palestin, saya ada ramai kawan orang Palestin. Di antara negara yang orang Palestin senang masuk, antaranya adalah Malaysia. Sebab polisi kita, polisi negara kita ni dari dulu dia tak ada isu dengan Palestin ni. Tak ada isu dengan Palestin. Palestin boleh masuk kat sini belajar dan seumpamanya lah. Jadi banyak benda kita tengok kelebihan yang diterima oleh orang Palestin di Malaysia. Dan begitu juga di beberapa negara lain seperti di Qatar pun mereka menerima orang Palestin. Begitu juga Turki, mereka menerima orang Palestin. Tetapi kalau sekiranya kita tengok Jordan, Jordan satu rumpun dengan orang Palestin. Mereka ni adalah rumpun Syam.
kan Arab bumi Syam. Bumi Syam ni bumi Jordan, Syria, Lebanon. Jadi mereka ni satu rumpun sebenarnya, tetapi orang Palestin cukup sukar sekali masuk ke Jordan. Dan benda ni siapa-siapa yang selalu pergi Jordan, kita boleh tengok dekat border tu, antara yang bermasalah yang selalu kena tahan lama sikit, kena tanya dan seumpamanya orang Palestin. Itu sebab polisi Jordan macam tu dari dulu. Dan kemudian begitu juga perkembangan yang terakhir beberapa tahun yang lepas, ada 4 lagi negara lain yang menuruti kan jejak mereka ni. Jadi 4 negara ni pula akhirnya menerima Israel sebagai sebuah negara berdaulat dan mula buat hubungan diplomatik. Jadi 4 negara ni adalah kan Emirates, ya. Jadi Emirates dia mungkin terpengaruh dengan serpihan kumpulan Fatah yang pergi ke Emirates yang diketuai oleh Muhammad Dahlan. Jadi Muhammad Dahlan ni dulu orang nombor 2 Yasir Arafat, dan selepas tu dia pergi ke Emirates dapat suaka politik di Emirates. Jadi ini orang kata tulang belakang yang menghasut kan pendirian-pendirian Emirates, dan Emirates menerima kan Israel sebagai sebuah negara dan mula buat hubungan diplomatik. Dan kemudian begitu juga dengan Bahrain. Bahrain juga sudah menerima Israel sebagai sebuah negara dan buat hubungan diplomatik. Dan di sebelah Afrika ada 2 negara Arab, iaitu Sudan dan kemudian satu lagi iaitu Maghribi ataupun Morocco. Jadi 4 negara. Kemudian di masa yang sama kan Saudi pula sedang buat rundingan untuk normalisasi dengan Israel. Saudi sendiri. Jadi maknanya kalau sekiranya Saudi menerima Israel, dia akan ada kan kedutaan Israel di Saudi. Dan kemudian ada beberapa negara lain juga yang sedang dilobi oleh Israel, negara-negara besar umat Islam, iaitu Pakistan, Indonesia dan juga Malaysia. Juga sedang dilobi oleh Israel. Turki setara mana dia boleh bertahan, wallahu alam. Kalau dulu sebelum kan daripada pemerintahan Erdogan, dia memang banyak buat latihan ketenteraan dengan Israel. Tapi mungkin Erdogan diubah polisi, tapi setakat mana boleh bertahan, wallahu alam. Dan itulah yang berlaku dalam kan negara-negara umat Islam ni. Jadi kalau sekiranya satu demi satu mula menerima Israel sebagai kan negara yang rasmi, hilanglah Palestin. Ditambah lagi dengan perkembangan yang seterusnya, iaitu permohonan Israel untuk masuk dalam Liga Arab. Itu pun sebenarnya sesuatu yang kita dengar mungkin kita rasa pelik. Yang kita dengar kita rasa pelik, tetapi itu yang berlaku. Dan mungkin generasi kita akan rasa canggung. Tetapi kalau sekiranya itu berlaku, 20 tahun akan datang orang akan rasa biasa saja. Kan? Sebab apa? Sebab dia akan berlaku macam kita melihat Singapura juga. Kita akan melihat Singapura sebagai satu negeri yang berasingan daripada kita yang seolah-olah macam tidak ada dia punya susu galuh kita. Sedangkan situlah Temasek dulu, di situlah kepulauan Kesultanan Melayu Riau Lingga dulu. Kan? Jadi waris kerajaan Melaka pun pusatnya di kawasan situ. Jadi maknanya sampai satu peringkat akhirnya kita menganggap Singapura macam seolah-olah tidak ada asal usul dengan kita. Sama juga macam kita melihat Thailand. Jadi Thailand tu dulu kerajaan Langkasuka, kerajaan Singgora dan banyak lagi kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Akhirnya kita melihat Thailand adalah merupakan sebuah negara untuk kaum Siam yang tak ada seolah-olah macam tak ada sejarah dengan kita. Dan itulah normalisasi sebenarnya. Kan itu normalisasi. Jadi perkara ni berlaku kepada kita, orang lama mungkin akan rasa Singapura negara dia. Kan? Tapi generasi anak-anak kita ni yang umur 10 tahun, 12 tahun dia tak faham. Kan itulah kesan normalisasi. Dia kesan dia bukan sekarang, kesan dia akan datang. Dan apabila kan Israel berjaya masuk dalam Liga Arab, kan confirm isu Palestin akan mati. Dan dalam persidangan PBB yang terbaru pula, kan dalam persidangan PBB yang terbaru, Netanyahu dia mengemukakan peta Israel baru. Jadi dalam peta Israel tu dah tak ada perkataan Gaza, Palestin, semua tak ada. Perkataan tebing barat Palestin pun dah tak ada. Jadi dia menamakan semua itu sebagai Israel. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya memang ada dalam pemikiran diorang. Kalau sekiranya tuan-tuan tengok peta lama yang di sebelah tu, itu sebenarnya adalah merupakan satu wilayah yang dipanggil sebagai Israel Kubra ataupun the Greater Israel, yang memang merupakan cita-cita Yahudi sejak daripada 1897. Dan maknanya dia dah melakarkan kawasan dia 1897 tu begitu. Jadi di sini Hamas, Qassam, dia buat satu kan tindakan yang cukup berani, kan, di mana mereka melancarkan satu serangan dan mereka bersedia selama 2 tahun untuk serangan tersebut.
supaya akhirnya kan isu Palestin tidak mati. Sebab isu Palestin dah sampai hujung istilahnya. Kalau ikut bacaan dia orang, isu Palestin dah sampai hujung. Kalau tidak diletupkan dengan satu isu, kalau setakat rundingan-rundingan, lobi-lobi antarabangsa dah tak makan dah. Dah tak makan. Jadi mereka memaksakan sesuatu, kan? Memaksakan sesuatu kepada Israel dan juga kepada dunia untuk tidak kan menghilangkan peta Palestin daripada peta dunia dan juga tidak menghilangkannya daripada minda. Dan terus menganggap bahawa orang Yahudi adalah penjajah. Jadi di sini, kalau sekiranya kita melihat daripada kesan langsung, apa yang berlaku adalah Israel terbukti gagal dalam menangani kan serangan Taufan Al-Aqsa. Macam yang kita sebutkan tadi, bahawa serangan Al-Aqsa ni adalah merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh Israel dan akhirnya menyebabkan air muka Israel jatuh. Dan Barat pun sebenarnya kita melihat pada hari-hari awal salah menyalah di antara satu dengan yang lain. Kan? Trump sendiri pun dah mula menyindir-nyindir Netanyahu. Kan? Kita melihat dalam berita-berita itu begitu. Sebab apa? Sebab bila Israel kena serang begitu, yang malu Amerika juga sebenarnya. Kan? Amerika dan juga sekutu-sekutunya akan rasa malu. Kan? Sebab apa? Sebab itu adalah merupakan suatu tamparan yang hebat. Jadi di sini kalau sekiranya kita melihat kesan daripada perang tu, secara kesimpulannya kan kita boleh kata Israel dah kalah. Dan Israel ni dah kalah. Dari segi ketenteraan pun kalah, kemudian dari segi maknawi, spiritual pun kalah, kemudian dari segi politik pun kalah. Kenapa kita kata kalah? Sebab dia tak berani lakukan serangan balas. Yang serangan balas yang dia buat tu semua guna roket 7 orang awam. Yang tu siapa-siapa pun boleh buat. Tapi dia berani tak masuk darat. Dia tak berani masuk darat. Kan sampai sekarang dia masih tak berani masuk jalan darat. Kalau dia berani betul-betul gentleman, dia masuk jalan darat. Tapi dia tak berani masuk jalan darat. Dan Hamas, Al-Qassam memang menunggu kan tentera-tentera Yahudi untuk masuk melalui jalan darat. Sebab kalau masuk melalui jalan darat, barulah kita kata kan buku bertemu ruas. Maknanya tentera bertemu dengan tentera. Jadi daripada sini, kalau sekiranya kita melihat sekarang, sebenarnya dah berlaku satu situasi yang lain. Gambaran dunia menggambarkan seolah-olah digambarkan kepada dunia seolah-olah Israel masih kuat. Sebab tu dia buat serangan kan. Tetapi sebenarnya kalau sekiranya kita melihat, contoh macam banyaklah kalau kita tengok kan video tentang orang lari kan, daripada Israel. Saya rasa tuan-tuan semua tengok benda tu. Kemudian gambar-gambar tentera yang ditangkap kan dalam keadaan tak bersedia kan. Kemudian kita tengok macam mana tentera menangis. Semua tu ada dalam video. Jadi maknanya Yahudi memang tak boleh nak tipu dah dunia sebab media ni dah hujung jari sekarang ni. Jadi di sini hakikat yang berlaku seterusnya sebenarnya adalah Amerika dia mengambil alih war room. Jadi bukan Israel dah. Jadi peperangan ni dia dah jadi besar. Dia dah jadi besar. Jadi maknanya bukan berhadapan dengan Israel tapi berhadapan dengan Amerika. Sebab itu di hari awal lagi Amerika sudah mengisytiharkan bantuan tunai sebanyak $8 bilion dan kemudian penghantaran satu kapal perang kan. Itu semua kita tahu dan sekarang dah hantar yang kedua dah pun. Dan kemudian diikuti oleh kan yang lain, negara-negara yang lain. Jadi saya menggambarkan seolah-olah macam sekarang ni dah macam masuk fasa perang salib. Kan sebab apa? Sebab 8 ke 10 negara barat sudah bergabung. Dan kalau sekiranya kita melihat sekarang ni negara barat dia dah mula seorang-seorang hantar rombongan dan pimpinan tertinggi dia sendiri jumpa Netanyahu dan juga jumpa pimpinan Israel. Jadi mereka pergi ke Israel. Kan Amerika dah pergi, UK dah pergi dan banyak lagi negara lain pun dah pergi. Dan kemudian kita lihat aset-aset ketenteraan juga digunakan dan digerakkan oleh barat, Amerika dan yang lain-lain. Jadi di sini kita melihat satu kesatuan barat terhadap isu ni. Kan tetapi ini mungkin kan kita nak sebut pun tak seronok, tapi kan inilah yang berlaku kepada negara Islam dan juga negara umat Islam bila kita melihat tidak ada suatu. Cuba tuan-tuan cek cuba cek dalam surat khabar, dalam media sosial dan seumpamanya, siapa pimpinan negara umat Islam yang pergi berjumpa Ismail Haniyah ataupun yang pergi berjumpa Khalid Mash'al. Siapa dia? Telefon adalah. Tapi yang pergi kan sama ada ke Gaza sendiri, Gaza mungkin susah nak masuk tapi dia orang boleh ditemui di Qatar
di Lebanon dan banyak lagi tempat yang lain. Siapa yang pergi? Kan? Itu tuan-tuan boleh tengok balik. Tengok dalam berita, cuba search dan cari. Dan begitu juga kita melihat ada persidangan OIC. Kan, persidangan OIC beberapa hari lepas mengumpulkan pimpinan-pimpinan negara Islam termasuklah negara kita Malaysia pun berucap juga dalam persidangan tu. Tetapi kita tengok dekat situ ada tak wakil Hamas yang dipanggil. Jadi cuba kita tengok serius setara mana sebenarnya kan umat Islam ni nak menyelesaikan masalah. Kan, kalau dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh Barat. Barat dihantar rombongan berjumpa dengan Netanyahu, berjumpa dengan pimpinan tentera Israel, bagi moral support bagi itu dan kemudian menggerakkan aset-aset perang, menggerakkan kapal perang, bagi dana kan 8 bilion US dollar itu hari pertama. Kan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kita tak tahu. Kan, dan negara lain kita tak tahu juga. Jadi di sini kita melihat kan ketidakseimbangan kan di antara kan pimpinan-pimpinan kan negara-negara umat Islam ni dalam berhadapan dengan isu ini. Kan, sedangkan sebenarnya kalaulah sekiranya ada kan serangan-serangan itu kan, tetapi tak adalah. Cuma di sini walaupun itu kita melihat ada satu yang positif sebenarnya. Apa yang positif? Yang positifnya adalah apabila contohnya macam yang terbaru, Jordan dia menerima demonstrasi yang kuat daripada rakyat dia. Jadi dengan demonstrasi yang kuat tu akhirnya Jordan membatalkan lawatan Joe Biden ke Jordan beberapa hari yang lepas. Itu perkembangan yang baik juga sebenarnya, perkembangan yang baik. Sama juga perkembangan di Mesir. Di Mesir kan apabila berlaku demonstrasi yang kuat daripada rakyat dia dan rakyat dia pun berpusu-pusu kan bagi derma darah kan dekat sempadan Rafah, tapi bantuan tak boleh sampai. Kan bantuan tak boleh sampai dan bantuan sebenarnya dah masuk ke sempadan Rafah ni dah terlalu banyak. Kalau sekiranya dibenarkan masuk, dia boleh bertahan berbulan-bulan. Ya, boleh bertahan tu berbulan-bulan. Jadi air ke ubat ke minyak ke semua boleh, mana Gaza tu boleh hidup balik lah. Kan Gaza boleh hidup semula. Tapi akhirnya tak boleh masuk. Jadi bila tak boleh masuk, ni peringkat awal ya, hari ni dah masuk dalam 20 kontena kan. Tapi sebelum tu tak boleh masuk, lalu pada masa itu Mesir kali pertama sebenarnya dalam sejarah Sisi dia mengeluarkan satu amaran kan bahawa dia dah bariskan tentera dia di sempadan Rafah dan dia kata kalau sekiranya pintu Rafah tidak dibuka, dia akan rempuh pintu Rafah dan masukkan bantuan tu dengan menggunakan konvoi tentera. Nah, ini Sisi punya amaran. Kemudian begitu juga kita melihat di Saudi. Kan Saudi juga dia mengambil satu langkah yang juga drastik juga hasil daripada peristiwa ini, di mana Saudi dia membatalkan rundingan normalisasi. Kan sebelum tu rundingan tu sedang berjalan. Jadi dia berhentikan rundingan tersebut. Jadi ini semua adalah merupakan suatu kan langkah-langkah positif yang mungkin didasari oleh benda-benda yang pelbagai. Mungkin disebabkan oleh kerana kan tawaran-tawaran yang mereka dapat daripada Barat ke, mungkin juga tekanan-tekanan yang mereka cuba untuk timbal balik, maknanya orang kata tukar maslahah, ataupun mungkin juga disebabkan kerana ketakutan pemimpin Arab agar tidak berlaku lagi sekali Arab Spring. Sebab Arab Spring ini adalah merupakan satu pengalaman yang pelik bagi pemimpin Arab, di mana kita melihat Mursi Mubarak jatuh, kan dihukum penjara, kan kemudian begitu juga Muammar Gaddafi jatuh dan dibunuh oleh rakyat dia sendiri, kemudian dijadikan bahan jenaka kan oleh rakyat dia berbaris seorang-seorang selfie dengan mayat dia kan dekat padang pasir. Dan kemudian sebelum tu pun kita melihat di Tunisia begitu juga bagaimana kepimpinan mereka jatuh kan kemudian diambil alih oleh Ikhwan. Dan begitu juga kalau sekiranya kita melihat Iraq awal lagi 2003 juga berlaku apa yang berlaku kepada Saddam Hussein. Kemudian Syria kan pun begitu juga. Jadi kita melihat suatu perubahan yang berlaku kuat kepada negara-negara Arab hasil daripada Arab Spring, dan itu sebenarnya adalah merupakan satu pengalaman yang perit untuk mereka ulang semula. Jadi sebab tu tekanan daripada rakyat ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang ada dia punya positif. Cuma nak percaya sepenuhnya susah. Kan? Sebab apa saya kata begitu? Contohnya bila sempadan dibuka dan kan 20 kontena kan Mesir masuk, kan maknanya Mesir berjaya masuk kan 20 kontena tu, di situ sebenarnya terdapat juga laporan kan
yang kita dapat bahawa ada kemungkinan ada spy-spy yang dihantar melalui bantuan-bantuan kemanusiaan 20 lori tu. Kan, kenapa dia hantar tu? Dia hantar tu sebab di kalangan orang Mesir memang ada ejen-ejen Yahudi. Dan memang ada ejen-ejen Yahudi yang bekerja untuk Israel. Kan. Jadi bila dihantar tu, dia hantar sekali dengan spy-spy tu, antaranya adalah untuk melihat keadaan darat di Gaza. Jadi nak tengok kekuatan tentera. Sebab tentera yang didedahkan oleh Al-Qassam cuma 1,000 orang. Jadi yang baki tu di mana dia tak tahu. Dan kemudian satu juga yang membimbangkan Israel, apa dia? Sebenarnya hasil daripada serangan 7 Oktober tu adalah Al-Qassam dia berjaya merampas markas ketenteraan Israel yang dipanggil Zikim. Zikim ni apa dia Zikim ni? Zikim ni adalah dia punya markas operasi ketenteraan dia yang di dalam tu terdapat banyak dokumen-dokumen sulit. Jadi dokumen sulit ni semua diambil oleh Al-Qassam. Termasuk di antara isi kandungan dokumen-dokumen sulit ni adalah taktik-taktik perang, strategi-strategi perang dan termasuk juga dalam tu adalah nama-nama ejen. Nama-nama ejen yang diupah oleh orang-orang, oleh kerajaan Israel. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang amat dibimbangi oleh Israel. Sebab tu langkah mereka tu, mereka terpaksa kan buat langkah yang agak berhati-hati kan pada kali ini kan. Jadi sekarang tuan-tuan, kita sebenarnya dah masuk ke satu fasa baru dalam fasa pertembungan Palestin-Israel. Kenapa kita sebut sebagai satu fasa baru? Kerana sekarang dia dah tak macam sebelum ni. Dia dah tak macam sebelum ni. Sebab sekarang ni adalah merupakan fasa yang dah masuk kepada fasa pembebasan dah. Ya? Jadi di sini kalau sekiranya kita melihat, dulu Israel mungkin rasa selesa. Ya? Dengan fasa pertembungan sebelum ni, Israel rasa selesa. Sebab apa? Sebab umat Islam dia tak ada kekuatan untuk berhadapan dengan Israel. Sebenarnya dari segi sejarah, kali pertama kan gabungan negara-negara Islam ni ataupun yang kita panggil sebagai Liga Arab melancarkan perang terhadap Israel hanya pada tahun 1948. Tapi selepas tu badan antarabangsa umat Islam ni iaitu Liga Arab, dia tak pernah dah melancarkan perang. Apa yang berlaku peperangan tu itu inisiatif negara saja yang nak mengambil balik sempadan dia. Kan macam Mesir dia lancar sebab nak ambil Sinai. Kan Syria lancar sebab nak ambil Bukit Golan. Tapi kan adakah di sana satu kesatuan kan negara Arab untuk menyerang? Hanya berlaku kali pertama tahun 1948. Dan selepas tu tak berlaku dah. Dan kemudian 1960-an apabila berlaku penubuhan OIC pun macam tu juga. Kan maknanya OIC kalau sekiranya kita melihat sejarahnya, peranannya yang dimainkan dalam pertembungan kan Israel Palestin ni, dia cuma memainkan peranan pendamai. Kan dia sentiasa mendamaikan di antara Hamas dan Fatah dan sentiasa mendamaikan di antara Palestin dan juga Israel. Ya, jadi peranan menggerakkan tentera tak ada. Jadi akhirnya Hamas dia bina ketenteraan dia sendiri. Sebab itu kan salah satu daripada statement yang dikeluarkan oleh Hamas adalah mereka berjaya melakukan apa yang tidak berjaya dilakukan oleh negara-negara Arab yang lain. Ya, jadi ini dah masuk ke fasa baru. Dan fasa ini sebenarnya adalah merupakan satu fasa yang menggerakkan sentimen kan negara Arab yang lain. Sama ada dari segi pemerintahnya ataupun rakyatnya sendiri. Kan, terutama rakyat lah. Kalau sekiranya tuan-tuan tengok sejarah perang Afghanistan dan juga Bosnia. Kenapa di Afghanistan mereka tak boleh menang di Afghanistan? Kerana bukan masalah, bukannya isu Afghanistan ataupun bukan kerana kekuatan dalaman Afghanistan itu saja. Tetapi sebenarnya pergerakan rakyat daripada seluruh negara umat Islam. Kan, mana negara umat Islam yang tak pergi ke Afghanistan yang jadi mujahidin ni? Malaysia pun ramai. Kan, cuma kita je tak tahu. Kan, kalau kita cek betul tanda ada je dekat surau ni. Kan, mana kita tak tahu sebab dulu memang ramai. Kan, ramai je mujahidin yang datang daripada Malaysia, daripada Indonesia, kan, terutama daripada negara-negara Arab, daripada Algeria yang jauh, daripada Morocco, kan, mereka datang dan membantu kan mujahidin di Afghanistan. Contoh kan, siapa antara kan hero dalam sejarah perang Afghanistan? Antara hero-nya adalah Abdul Azam. Abdul Azam bukan orang Afghanistan. Abdul Azam adalah orang Palestin. Di antara hero-nya lagi contoh macam Kamal Sananiri. Kamal Sananiri bukan orang Afghanistan. Kamal Sananiri adalah orang Mesir. Jadi maknanya dekat situ mujahidin daripada luar masuk. Dan akhirnya
Soviet yang besar tu lingkup kalah. Dan benda yang sama juga berlaku di Bosnia. Di Bosnia, serangan kan Serbia terhadap Bosnia yang berlaku pada tahun 1992, mereka jangkakan beberapa hari selesai. Tapi akhirnya tak selesai. Kalau kita tengok video-video peperangan Bosnia, kita akan melihat watak-watak yang memainkan peranan di Bosnia ni adalah orang-orang Bosnia, kemudian orang-orang Islam daripada banyak negara Arab dan juga negara-negara Islam yang lain. Termasuklah juga mujahidin daripada yang asalnya bergerak di Afghanistan. Dan kemudian satu juga benda yang kita tak boleh nak nafikan berlaku dalam sejarah adalah bantuan kerajaan kita sendiri. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa orang Bosnia, tuan-tuan akan tengok pujian orang Bosnia terhadap Malaysia ni cukup besar. Kan? Saya pernah pergi Bosnia, orang Bosnia puji Malaysia ni entah macam apalah. Memang macam dia puji Malaysia lebih daripada dia puji Mekah kadang-kadang, kita rasa. Sebab apa? Saya tanya kenapa kan sayang sangat dengan Malaysia dan macam tu perasaan dia. Dia kata sebab Malaysia lah negara yang bantu dia secara rasmi, mana dari segi kerajaan yang bagi senjata. Yang bagi senjata. Saya dengar tu antara percaya tak percaya. Kan antara percaya tak percaya, entah ya entah tidak, entah propaganda ke apa kan. Jadi kita pun letak je lah cerita tu dalam kepala. Tapi akhirnya satu hari dalam beberapa tahun lepas, saya bertemu dengan seorang tentera, veteran tentera, dah pencen tentera. Sembang-sembang dengan dia, dia cerita dan dia menceritakan kepada saya bahawa dia adalah di antara tentera yang dihantar oleh Malaysia menyeludup masuk ke Bosnia. Dia orang masuk melalui Turki. Maknanya itu sebenarnya satu benda besar kan dalam isu peperangan Bosnia ni. Jadi cuba bayangkan benda macam ni dia tak berlaku di Palestin. Kan? Mana mujahidin yang datang ke Palestin daripada negara luar? Kan tak ada kan? Nah, dia satu suasana yang berbeza. Kan? Tapi sebab apa? Sebab banyak dah sekatan-sekatan berlaku. Dulu senang. Contoh macam Afghanistan dulu tahun 90-an, tahun 80-an. Senang je. Kita Malaysia pergi Pakistan belajar kat situ, lepas tu menyeberang je lah masuk. Ya, yang mudah. Kan? Tapi di Gaza suasana dia lain. Nak masuk pun susah. Kita nak masuk Gaza pun susah, nak keluar pun susah. Kan? Kemudian nak masuk Baitul Maqdis pun susah, nak keluar pun susah. Kan? Jadi macam mana? Kan? Tapi akhirnya kita melihat sekarang kan pergerakan daripada rakyat tu dah berlaku. Sebab itu Israel dia amat takut kalau sekiranya berlaku serangan daripada luar. Kalau sekiranya cantum tenaga daripada Syria, sekarang Hizbullah pun dah mula serang kan, dan kemudian beberapa negara yang lain juga. Kalau sekiranya kata kalau orang Mesir mengamuk dia masuk kat situ, sekarang sepadan dah pecah dah pun. Kan? Jadi maknanya satu senario yang baru akan berlaku. Jadi di sini sebenarnya kita dah masuk fasa lain. Kan kita dah masuk fasa lain. Jadi kita dah masuk kepada satu fasa yang boleh pergi ke arah pembebasan Palestin. Kan bukan setakat isu kemanusiaan dah. Kan jadi kita perlu luaskan kempen daripada kempen kemanusiaan kepada kempen pembebasan Palestin. Saya kongsikan sikit tuan-tuan dan puan-puan. Saya dalam beberapa hari ni, dalam masa seminggu dua ni lah, saya rasa bahawa akan berlaku satu cubaan untuk menghadkan kempen Palestin ni kepada kempen kemanusiaan sahaja. Dan akhirnya kan berlaku dalam demonstrasi yang terbaru ni, tuan-tuan pun mungkin baca dalam media sosial bagaimana dalam satu demonstrasi yang dianjurkan oleh kan beberapa kumpulan bergabung, kan mereka tak benarkan bawa spanduk gambar Netanyahu, mereka tak benarkan untuk dilaungkan Allahu Akbar. Kan sebab apa? Kan sebab mereka kata ini isu kemanusiaan. Jadi betul macam yang kita jangkakan bahawa memang akan ada cubaan untuk menghadkan isu Palestin kepada kemanusiaan. Kalau isu Palestin ni dihadkan hanya kepada isu kemanusiaan, Palestin tak akan bebas sampai bila-bila pun. Jadi kita umat Islam pun akhirnya kerja kita cuma kumpul duit untuk bagi makan orang Palestin saja. Bukan untuk bebaskan negara. Dia bantuan untuk bebaskan negara dengan bantuan untuk makan minum lain. Kan? Maknanya kalau sekiranya surau, Bahairah ni kumpul duit untuk bagi makan, itu lain caranya. Kalau kita kata kita nak bebaskan, itu lain kita punya gerak kerja kita. Kan? Jadi ini sebenarnya adalah merupakan satu usaha yang cukup terancang untuk hadkan gerakan fasa ini kan kepada fasa yang dulu, iaitu fasa kemanusiaan. Sebenarnya fasa kemanusiaan ni dah tak berapa perlu. Saya bukan kata tak perlu apa, sebab orang Gaza terbukti mempunyai bekalan makanan dan mereka dah ada sistem untuk simpan makanan pun. Kan mereka dah ada store untuk simpan makanan. Katakanlah kontena-kontena yang banyak tu dibenarkan masuk, mereka boleh bertahan mungkin 5-6 bulan. Okay.
Sebab Gaza bukan besar. Gaza ni satu lembah kelang. Katakanlah kita kata 20 kontena. Satu kontena dah boleh penuhkan satu speedmat. Kan? Kalau kita ada 20 speedmat, kan? Mana cukup dah untuk berapa tempoh. Kan? Dan ini sebenarnya dia dah terlalu banyak dah. Makanan dia dah terlalu banyak. Ubatan apa semua dah terlalu banyak. Minyak apa semua. Dan begitu juga dari segi bantuan kesihatan pun, darah yang dikumpulkan pun dah terlalu banyak juga. Dan doktor-doktor pakar pun menunggu masa je untuk masuk. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang memang dah berjalan dan akan berjalan. Tetapi yang lebih daripada itu sebenarnya adalah kan gerak kerja untuk pergi ke arah pembebasan. Sebab itu contoh macam tekanan yang perlu dimainkan dan antara lain adalah menekan negara-negara ni untuk mengubah dasar-dasar luarnya. Sebagai contoh, minta maaf saya sebut, dalam OIC, negara-negara umat Islam ni, pemimpin-pemimpin negara Islam akhirnya berkumpul. Dan secara tidak sedar, kan mereka masih kan mengisytiharkan kan sempadan 1967. Sempadan 1967 adalah merupakan suatu yang kita panggil sebagai two-state solution. Jadi sempadan 97 maknanya kita masih mengiktiraf Israel yang putih banyak tu. Dan Gaza kecil lah dengan tepi barat yang kecil. Jadi adakah itu penyelesaian? Itu bukan penyelesaian. Kalau sekiranya itu yang dilaungkan sebagai penyelesaian, orang Gaza akan mati tiap hari. Kenapa akan mati? Dia akan mati juga. Sebab dia akan dibunuh dengan apa juga cara. Dan akan dibunuh dengan apa juga cara. Jadi kalau sekiranya pemimpin tidak ditekan untuk mengubah dasar, kan, jadi kalau sekiranya kita nak pergi kan ke arah pembebasan, maknanya fasa baru ni adalah merupakan fasa di mana kita bergerak ke arah pembebasan lah. Kan, bukan setakat kemanusiaan. Misi-misi kemanusiaan jalan macam biasa. Tapi jangan hadkan hanya kepada misi kemanusiaan. Jadi di sini saya nak tutup dengan beberapa seruan dan mesej kepada umat Islam yang seluruh Malaysia ni. Yang pertama sekali kita kena mengangkat perjuangan isu Palestin kepada pembebasan Palestin dan tidak lagi terbatas kepada sekadar isu kemanusiaan sahaja. Jadi yang ini adalah merupakan sesuatu yang memang akan bertembung. Dan mungkin sekarang kita tak terasa, tapi hari ini saya dah mula terasa kan begitu kuat. Kan, di mana kalau sekiranya kita berhimpun tak boleh angkat gambar Netanyahu tu, itu pelik lah. Kita nak angkat gambar siapa lagi? Kan, maknanya kita nak kecam siapa? Kan, kita nak kecam siapa? Kan, kalau sekiranya Netanyahu tidak boleh dikecam kan dalam demonstrasi untuk membantu Palestin, kita nak kecam siapa? Kan, dialah penjenayah perang. Jadi akhirnya tiba-tiba dalam misi Palestin ni dia disucikan daripada sebalang celaan. Kan, dan kalau sekiranya kita tak boleh angkat slogan Allahu Akbar, kita nak angkat slogan apa? Kan, dan ini berlaku kan sebenarnya kita dah jangka akan berlaku, cuma kita tak sangka dia cepat. Kan, rupanya begitu cepat dia berlaku. Dan kemudian sebenarnya apa juga yang tuan-tuan post dalam Facebook dan juga lain-lain, ada saja benda-benda yang menggambarkan naratif baru ni, dia akan dibuang. Saya dah kena dah 3. Kan, 3 artikel. 3 artikel ni sebenarnya 3 artikel yang cukup ringan. Kan, cukup ringan. Kan, saya cuma menggambarkan kan bahawa kita masuk ke fasa baru. Itu pun tak sampai kan berapa jam delete. Kan, dan kena dikenakan sekatan lah kan oleh Facebook kan. Kemudian beberapa hari cuba pula satu artikel yang lagi pendek sebenarnya. Cuma 2 perenggan pendek tu je. Itu pun kan dalam masa sejam 2 jam dah 80 orang share, dekat 90 orang share pun kena delete juga. Jadi apa benda yang dibimbangi? Sebenarnya yang dibimbangi adalah suatu bacaan naratif baru. Kan, bila kita angkat saja naratif baru, kan dia akan baca itu sebagai ancaman sebab dia nak terus kekal dalam naratif lama. Maknanya kita bantu Palestin misi kemanusiaan sahaja. Tak lebih daripada itu. Jangan mimpi untuk bebaskan Palestin daripada penjajahan. Sebaliknya paling tinggi yang boleh pergi adalah sempadan 1967. Dan itulah two-state solution sebenarnya. Kan, 1967 maknanya 80 ke 90% kan bumi Palestin adalah Israel. Cuma tinggal 10% ataupun beberapa belas persen saja adalah merupakan bumi Palestin, dan itu pun terkepung. Yang tak boleh nak keluar. Tak boleh nak ziarah saudara mara pun. Kalau sebenarnya kita tengok Rafah tu ada Rafah Mesir, ada Rafah Palestin. Kan? Dia kat sini, mak dia kat situ, dia punya adik ipar dia. Kan? Jadi tak boleh nak pergi sebab tembok 8 meter tinggi ke atas, 8 meter bawah tanah. Dan sama juga macam di tempat lain pun, bandar-bandar lain nak pergi ke Akkar, nak pergi ke Quds apa semua, mana boleh penduduk Gaza. Itu penjara terbesar dunia kan. Kemudian memberikan sokongan penuh kan kepada dalam segala bentuk kepada rakyat Palestin untuk terus kekal teguh tidak berganjak dari Palestin.
Ini sebenarnya adalah merupakan faktor penentu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Israel dia mengharapkan orang Palestin ditekan lalu keluar daripada Gaza. Sebab tu dia orang dah menyediakan Sinai. Tapi orang Palestin tak mau keluar. Kalau sekiranya orang Palestin keluar, kan, maknanya peperangan kan akan berakhir dengan kemenangan Israel lah. Sebab Israel akan ambil alih semua tanah di Gaza. Tapi kalau sekiranya orang Palestin tidak keluar, kan, maka akan berlaku pertempuran yang besar. Yang kita tak tahu, mungkin merebak jadi perang rantau atau perang Timur Tengah ke, perang Teluk lagi sekali ke, perang dunia ke, dia akan merebak gitu. Sebab sekarang China, Rusia pun dah ada dia punya stand dia. Dan Syiah pun, kerajaan-kerajaan di bawah Iran, Hizbullah, Syria dan seumpamanya pun ada dia punya stand dia. Dan jadi dah mula membentuk dua paksi yang bertentangan, sama ada dari segi ideologinya ataupun dari segi maslahahnya. Jadi ini benda yang akan berlaku. Tapi pada kita, kan, kalau sekiranya kita dapat support, kan, orang-orang Gaza, sama ada dengan apa juga cara, kan, moral support, kemudian begitu juga tekanan-tekanan antarabangsa supaya dibuka sempadan untuk diberikan bantuan. Jadi sebenarnya orang Gaza tidak akan keluar. Jadi selagi dia tak keluar, sebenarnya Israel tak akan berani masuk. Israel tak akan berani masuk kecuali kalau sekiranya dibantu oleh tentera-tentera barat. Tetapi Amerika sendiri pun ada banyak masalah dengan Rusia, Ukraine dan seumpamanya. Jadi itu semua congak-congak yang mereka sedang congak. Sebab satu-satu negara kalau berperang dia boleh muflis. Kan, macam yang berlaku kepada Soviet, kan, berperang dengan Afghanistan muflis. Dan Amerika berapa banyak dia punya dana habis disebabkan kerana perang-perang yang dia gagal tu, perang Afghanistan, perang Vietnam, kan, perang Iraq, kan, dan dia sebenarnya dah sampai satu peringkat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Sebab rakyat dia akan bertanya kenapa dia perlu berperang di Israel ataupun kenapa dia perlu berperang di Palestin. Kenapa dia perlu bunuh orang Palestin sebagaimana kenapa perlu mereka bunuh orang Vietnam? Kenapa perlu mereka bunuh orang Afghanistan? Kenapa perlu mereka bunuh orang Iraq? Kan, sedangkan negara mereka tak diserang pun. Yang tidak diserang pun. Jadi benda-benda macam ni semua adalah merupakan percaturan yang kita tak tahu dia punya hujungnya macam mana. Kemudian seterusnya memberikan tekanan kepada kerajaan dan kepimpinan dunia, Islam serta badan-badan antarabangsa untuk mengubah dasar dalam isu Palestin menuju ke arah pembebasan Palestin macam yang kita kongsikan tadi. Kemudian tuan-tuan, saya mencadangkan untuk kita sama-sama terlibat dalam aktiviti-aktiviti dan kempen-kempen pembebasan Palestin. Yang ini penting sebenarnya. Dia bukan lagi dah kerja badan-badan kecil sebenarnya, tapi dia adalah merupakan tanggungjawab masyarakat untuk turut serta. Kita kena panjang-panjangkan kempen ni kepada apa yang kita dalam capaian kita ni. Keluarga kita, kan, kenalan kita, kejiranan kita, supaya semua mempunyai satu naratif yang sama. Kan, jadi bila ada naratif yang sama, jadi akhirnya kita boleh bergerak dengan satu langkah yang sama tersusun. Sebab langkah yang perlu kita buat ni sebenarnya dia pelbagai pendekatan. Dia tak cukup dah dengan satu dua pendekatan. Kan, demonstrasi saja tak cukup. Kan, kalau sekiranya kita berpada dengan demonstrasi, saya rasa 2 Jumaat lagi habis demonstrasi. Ya, 2 Jumaat lagi habis demonstrasi. Dan saya minta maaf macam saya sebut tadi, cubaan untuk mematikan naratif ni, minta maaf saya sebut terus terang, kan, saya sebenarnya agak terkilan dengan beberapa khutbah negeri. Kan, kita tengok beberapa negeri, kan, tak ada pun khutbah dah 2 minggu dah sebenarnya. Dah 2 minggu dah, tidak ada satu khutbah yang betul-betul menyentap, kan, perasaan umat Islam ni berkenaan tentang isu yang berlaku, kecuali beberapa negeri saja. Kan, jadi benda ni, kan, tak disengajakan ke apa ke, wallahualam. Tapi itulah yang berlaku. Jadi kalau sekiranya kita faham dengan kepahaman yang sungguh-sungguh, sebenarnya peranan khutbah Jumaat tu besar. Dan khutbah Jumaat adalah satu-satunya medium yang boleh sampai kepada semua orang Islam yang balik dan berakal. Mana lagi medium lain? WhatsApp pun tak sekuat itu. Media sosial, TikTok, Facebook apa semua pun tak sekuat itu. Filem pun tak sekuat itu. Tetapi kan, yang boleh sampai kepada semua orang adalah solat Jumaat tu, khutbah. Kan, 5 minit dalam ucapan khutbah tu, kan, sebenarnya dia akan memberikan satu impak yang cukup besar, kan, kepada masyarakat. Tapi kita tak rancang sungguh-sungguh. Jadi sebab apa? Sebab pendekatan tu tidak dirancang secara menyeluruh. Jadi kita dah rugi 2 Jumaat. Kan, dan berapa Jumaat lagi kita nak rugi? Kan, berapa Jumaat lagi kita nak rugi? Minta maaf lah kalau ada orang jawatan agama ke apa, saya minta maaf. Tapi ini satu benda yang saya luahkan hasil daripada perasaan ikhlas saya terhadap isu ni.
Kemudian menyampaikan sumbangan kewangan dan memastikannya sampai untuk manfaat umat Palestin. Yang ini pun satu benda yang penting juga kan, sumbangan-sumbangan yang kita nak sampaikan, kita kena faham tuan-tuan. Sumbangan yang kita nak sampaikan ke Palestin ini adalah merupakan sumbangan kepada satu negara yang sedang bergolak dan perang. Jadi sebab tu cara menyampaikan sumbangan tersebut juga perlu diperhalusi dengan sungguh-sungguh. Perlu diperhalusi dengan sungguh-sungguh supaya akhirnya dia betul-betul sampai. Jadi di sini kita melihat saya ada satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah kata li an amshiya ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min al-i'tikafi fi masjid hadha syahran. Kalau sekiranya aku berjalan untuk memenuhi keperluan hajat saudaraku, maknanya kalau sekiranya aku bergerak untuk memenuhi keperluan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Yang ni sebenarnya satu hadis yang kalau sekiranya kita memahaminya dengan makna yang sebenar, dia akan betul-betul menyentap. Sebab kita kadang-kadang orang Malaysia ni, dia suka kumpul duit pergi umrah untuk duduk dekat Masjid Nabawi tu 40 waktu. Kan? Tapi kalau sekiranya kita faham di sini, sebenarnya kalau kita dah pernah buat haji dan umrah yang wajib, dia dah tak jadi sunat dah. Dengan keperluan umat sekarang ni, sebenarnya dah tak jadi sunat. Dah tak jadi sunat. Wajib apatah lagi. Mana kalau dah selesai yang wajib, kalau kita dah buat haji tahun ni, mana nak buat masa akan datang tu mungkin 10 tahun lagi ke, 15 tahun lagi ke, tak apalah. Kan umrah macam tu juga. Kan sebab umrah yang wajib dalam mazhab Syafi'i ni sekali je semua hidup. Sekali je semua hidup. Yang kedua tu dah tak jadi wajib dah. Kan? Dan setengah ulama kata tak sunat pun kalau sekiranya ada keperluan lain. Dan itu yang berlaku kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pada satu hari dia berjalan, dia bertemu dengan satu rombongan, dia tanya nak ke mana? Kan, dia orang kata nak pergi buat haji. Dia kata kali ke berapa ni? Dia kata kali ke sekian-sekian. Lalu Abdullah bin Mubarak kata baliklah, dia kata. Kan gunakanlah duit itu untuk kan membantu pejuang di jalan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu lebih afdal. Jadi kita kena betulkan kefahaman tu. Dan benda ni saya sebut bukannya sesuatu yang tidak ada sandaran. Sesuatu yang memang ada sandaran daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, li'an amshiya ma'a akhin fi hajah, kalau sekiranya aku berjalan untuk menyelesaikan hajat keperluan saudaraku, ahabbu ilayya min al-i'tikafi fi masjid hadha syahran. Lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi ini gambar lawatan kami dalam minggu lepas. Jadi saya tutup di sini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis muttafaq alaih, di mana Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kan, sesiapa yang mempersiapkan pejuang, maknanya yang menyediakan bekalan untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Taala, maka dia dikira mendapat pahala perang juga. Dan kemudian sesiapa yang menjaga ahli keluarga orang yang berperang, maknanya orang tu pergi perang, kita jaga kebajikan ahli keluarganya yang tinggal di rumah, kan, maka di situ juga disebut oleh Rasulullah SAW, faqad ghaza, maka dia pun dapat pahala berperang di jalan Allah SWT. Jadi hadis ni adalah merupakan satu hadis yang besar, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita memang tak mampu nak pergi ke sana atas banyak kekangan, dan di antaranya adalah kekangan undang-undang dan seumpamanya, kan. Jadi kita pun tak perlulah berfikir sangat nak pergi ke sana tu, kan. Tapi di sini ada peranan yang disebut dalam hadis yang boleh dimainkan dan pahalanya sama, kan, pahalanya sama, iaitu mungkin membantu kan keluarga syuhada memberikan bantuan-bantuan kelengkapan kan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah di sana, kan. Jadi ini semua akan dikira kan sebagai pahala ribat, kan, iaitu pahala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Taala. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang mampu untuk saya kongsikan dalam kesempatan masa yang diberikan oleh Allah SWT kan pada masa ini. Jadi yang baik datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan balik kepada Tuan Haji Sufian. Wallahu a'lam.